Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4, baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 4, baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan, mentakhsiskan. Ta'alluq takhsis dipanggil. Takhasat ia sad. Menentukan, mentakhsiskan, menetapkan, memutuskan. Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tiada. Menentu dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya atas mungkin. Menentu ni atas muwafaqah ilmunya. Menentu ta'alluq iradah, Allah menentu pada sedia kala muwafaqah ilmu. Allah mengetahui sedia kala. Jadi menentu Allah pada sedia kala, mengetahui Allah pada sedia kala berlaziman. Allah mengetahui pada azal sedia kala seseorang beriman dan beramal soleh. Allah menentukan pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Allah mengetahui pada azal seseorang kufur dan maksiat. Allah menentukan pada azal, Allah menetap, Allah memutuskan pada azal seseorang hamba kufur dan maksiat. Allah mengetahui pada azal sama ada hamba itu masuk syurga, sama ada hamba itu masuk neraka. Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal seseorang hamba syurga, seseorang hamba neraka. Ini ta'alluq iradah muwafaqah dengan ta'alluq ilmu. Yakni artinya arti menentu Allah Subhanahu wa taala atas muwafaqah ilmu ni, tiada menentu Allah taala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Ini kita mati molek. Kita ahli sunnah wal jamaah. Iradah ilmu, ilmu iradah berlaziman. Bahkan ada pandangan ulama bicara rukun iman yang ke-6, qada adalah ta'alluq ilmu. Qada tu ilmu. Tapi kita hok sama-samanya qada ketentuan azali. Qada ketentuan azali. Kita pernah dengar tak qada mengetahui pada azal? Kita tak pernah dengar. Tapi ada pandangan ulama qada tu mengetahui pada azal. Mengetahui Allah tidak menentukan, berlaziman dengan Allah menentukan. Ada ni. Tapi kita tak jumpalah. Kitanya qada ketentuan azali, qada ketentuan azali. Ke ada qada mengetahui pada azal? Tak pernah jumpa kita.
Cuma kita ni sebut ketentuan azali pandai. Apa dia ketentuan azali? Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan yang mustahil berubah sama sekali. Allah menentu beriman dan masalah syurga mustahil berubah sama sekali. Allah menentu kufur dan maksiat hari akhir neraka mustahil berubah sama sekali. Tu menentu iradah muwafaqah ilmu. Ni faham molek. Dia kena jijak atas ilmu. Tapi hak menentu ni kena mati dulu hak iradah ni. Kita sifat 20 kan? Qudrah, iradah, ilmu. Qudrah pergi kepada qadar, perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Sebelum bicara qudrah, sifat yang keenam, wahdaniyah pada perbuatan. Mati molek wahdaniyah pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini sebutan biasa sahaja. Keesaan Allah pada perbuatan. Sebutan biasa sahaja. Qadar perbuatan Allah, Allah yang melakukan sekali yang berlaku itu qadar. Sebutan biasa sahaja. Tetapi terkadang tak faham apa yang disebut. Saya tidak bertanya, tapi saya ada tengoklah. Ada ustaz yang mengajar, dia banyak berbentuk bertanya. Jadi jawapan tu pedih lah. Salah dianya. Pedih. Yang mengajar pula macam, saya mengajar di sini, dia kata lama dah dia kata. Daripada masing-masing rambut hitam, janggut hitam, sekarang ni rambut putih, janggut putih dah. Tanya jawapan tu, sedihlah jawapan tu. Dia orang ngajar kata ni. Dia kata masa saya mari dia tu surah ni, rambut hitam, janggut hitam. Sekarang ni rambut putih, janggut putih. Itu jawapan dia boleh tanya bab qada qadar. Dia pergi tanya. Tapi ada jawapan tu, tak lekat barangkali hak dia ajar tu. Tak faham ke macam tak tahu. Ngajar tauhid sifat 20 lah. Sebut ketentuan azali. Okey. Hak wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Sebut semua. Tapi apabila tanya, tak faham. Sebut pandai. Jadi ketentuan azali, iradah, muwafaqah, ilmu. Ini hak azal. Hak azali ni mustahil berubah sama sekali. Mustahil berubah sama sekali. Lepas tu apa? Ni pelik-pelik pertanyaan. Lepas tu kita apa? Dah, syurga tetap dah. Neraka tetap dah. Lepas tu apa? Dan macam mana kita? Dan macam mana sekarang? Allah qadakkan macam mana? Beriman. Allah qadakkan macam mana? Beramal soleh. Mudah-mudahan qadak azalinya syurga. Allah qadakkan sekarang macam mana? Majoriti kafir. Itu qadak Allah pada azal. Siapa akan mati dia kafir. Allah qadak pada azab, dia neraka kekal. Itu je lah. Macam mana sekarang? Macam sekarang lah. Sekarang itu macam mana? Beriman pada Allah, beriman. Beriman pada malaikat, beriman. Gaib itu semua itu. Tak boleh bukti pun kewujudan malaikat. Boleh buktikan? Ada malaikat kiri kanan, boleh buktikan? Tapi macam mana kita beriman dengan kewujudan malaikat? Kita beriman sepenuhnya di hati. Mari siapa-siapa sekalipun menafikan kewujudan malaikat, kita tolak awal-awal lagi dah. Walah kewujudan malaikat ni gaib. Tak boleh dibuktikan langsung. Tapi macam mana kita beriman? Beriman sungguh-sungguh. Itulah qada qadar. Beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman tak dengan barzah, beriman tak dengan kiamat, beriman tak dengan bangkit semula. Beriman betul-betul beriman. Pada barzah. Bukti boleh buktikan apa? Ada orang mati balik beritahu kita.
Tak ada. Tapi macam mana hati kita? Kalau adalah orang mari ceramah, barzah apa barzah, kiamah apa kiamah. Mari siapa pun kita akan tinggal lalu dah. Mari mana hati kita beriman dengan benda yang gaib yang dia buktikan. Itulah qada qadar. Itu je lah. Dia tanya sebut gitu, dah macam mana kita? Alhamdulillah macam sekarang lah. Beriman, semayang, buat perintah Tuhan, tinggal hak Tuhan larang, itulah qada Allah Subhanahu wa taala. Dak semayang tu masa sekarang Allah qadakan dia dak semayang. Mudah-mudahan qada pada masa akan datang Allah qada kita gaib ni. Dia sembahyang, dia bertaubat, tu bahagian dia. Siapa ke sudah, siapa ke mati dak semayang. Lepas tu macam mana? Kalau Allah tidak ampuni, qada dia neraka lah. Gitu je lah. Ketentuan azali iradah muwafaqah ilmu. Kalau berubah di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau berubah qada Allah, ketentuan Allah, ketetapan Tuhan Allah, di mana duduk sifat ilmu Allah. Hak mu'allak berubah tu, hak tu qada luh mahfuh tu. Itu bukan qada azali, itu qada yang baru. Sebelum nak bicara luh mahfuh ni hak qada ni, hak azali ni. Kita sebut ketentuan azali kan? Ketentuan azali. Ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz itu bukan azali. Ketentuan yang tercatat di suhuf malaikah bukan azali. Itu yang baru. Di situ ada yang mu'allaq, yang tergantung pada catatan. Tapi apa yang berlaku itulah hak qada azali. Malaikah pun tak tahu, sebab tu malaikah dia ambil hak catatan di Lauh Mahfuz, catat di suhuf malaikah, sampai masa malaikat Israel pun nak cabut nyawa, Tuhan kata tak sampai masa lagi. Sebab di Lauh Mahfuz tu 60 61. Dia 60 malaikat Israel nak cabut, Tuhan kata tak sampai masa lagi. Sebab apa? Sebab azali menentukan umur dia 61. Tapi di sini nampak macam berubah. Bertambah umur, bertambah 60 ke 61 bertambah. Tapi di iradah ilmu Allah, hak itulah hak tetapan Allahnya. Hak la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tu. Ada ni. Nak lewat sesaat pun tak, nak cepat sesaat pun tak. Itu hak azali. Tapi nak bicara hak luh mahfuz yang baru tu, ni hak rukun iman kenal ni. Hak kenal Tuhan sifat 20 dulu ni. Ketentuan azali. Kita tak pandai nak sebut ta'alluq iradah, ta'alluq tanjizi qadim. Tanjizi qadim tu yang kita panggil ketentuan azali. Allah menentukan sedia kala. Muwafaqah dengan ilmu Allah yang mengetahui sedia kala. Allah mengetahui sekalian. Allah menentukan sekalian. Allah menentu siap-siap dah. Tak ada yang tergantung. Tergantung nak bagi mana lagi? Kalau ketentuan Allah tergantung, ilmu Allah macam mana? Faham situ? Lepas tu comel sifat 20 ni. Bicara bab menentu iradah atas muwafaqah ilmu. Ada penting ni. Atas muwafaqah ilmu. Jadi ketentuan Allah dengan ilmu Allah ni berlaziman. Allah mengetahui sekalian, Allah menentu sekalian. Dan kita pun bercakap gitu juga. Allah telah menentukan segala perkara pada sedia kala. Kita cakap gitu. Kita belajar, Allah menentukan sebahagian pada sedia kala. Allah gantung sebahagian pada sedia kala. Allah tengok semula macam mana. Gitu. Ada orang belajar gitu. Allah telah menentukan segala-gala pada sedia kala. Tiba-tiba mu'allaq tergantung. Tergantung celah mana. Dan Allah telah menentukan segala-gala pada sedia kala. Nak mu'allaq sebelah mana pula? Putuh belah kedah. Tempat azali itu putuh belah kedah.
Tak ada tergantung-tergantungnya. Barulah. Hak tergantung tu pergi kepada catatan Lauh Mahfuz. Tu baru bicara hak Lauh Mahfuz. Tapi hak Lauh Mahfuz ni ada yang bicara, ada yang orang tak sebut. Tapi hak kitanya, hak rukun iman yang ke-6 tu. Hak kita sebut rukun yang ke-6 tu. Ketentuan azali, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada sedia kala. Jadi kalau kita faham di ayat tu, ada lagi ke qada yang tergantung? Ada tergantung. Tadi kamu kata macam mana? Allah telah menentukan segala-gala perkara pada sedia kala. Allah menentu segala-gala ke tak? Segala-gala dalam menentu segala-gala. Tergantung kok mana? Faham tak tergantung ni? Faham tergantung? Belum menetapkan lagi tergantung ni. Tengok dululah. Beginning ataupun beginning. Beginning ataupun beginning. Itu dia tergantung. Maksud apa tergantung? Jadi situ terkata macam sebut tadilah. Sebut pandai. Tapi tak faham. Sebut pandai tapi tak faham. Allah menentukan segala-gala pada sedia kala muafakah ilmu Allah. Tapi ada qada Allah ni yang tergantung, yang akan berubah. Dua perkara tu, tu canggih jauh lah jadinya. Allah telah menentukan segala-gala pada azal, muafakah dengan ilmu. Tetapi ada ketentuan Allah yang tergantung. Dah telah menentu segala-gala dengan tergantung ni, kok mana nak jumpa dua tu? Tu kata pelik kan? Dan saya dengar dalam orang mengajar tu, dia kata, dia mengajar dalam bab ni 20 tahun, 30 tahun dah dia kata. Dan disebutlah guru dia tulis kitab menceritakan bahawa dalam perqada ni, dia kata ramai masyarakat yang tidak memahami. Tak mengajar 20-30 tahun dah tu. Ramai masyarakat yang tidak mengetahui. Bukan masyarakat sekarang ni. Orang mengajar agama sendiri pun cukar cemaking. Tu timbul orang mengajar catatan Lauh Mahfuz yang azali. Lauh Mahfuz azali. Tu nak kata mana? Ada ni. Bukan kata orang-orang ramai masyarakat. Orang mengajar sendiri pun. Tak nak beza pun antara qada azali dengan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Hak azali ni hak qadim. Itu hanya Allah yang mengetahui. Lauh Mahfuz ni hak baru. Di Lauh Mahfuz lah ada yang mu'allaq. Mu'allaq tergantung hanya pada catatan. Di iradah ilmu Allah, balik pada rukun yang ke-6. Allah telah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala. Mustahil berubah sama sekali. Jadi berdoa itulah qada. Dihubung silaturrahim, rahim itulah qada. Di sedekah jariah itulah qada. Nak berubah ke mana? Hak azali. Itu pun qada dah. Yang ni berkaitan dengan sifat 20 ni, permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpegang ketentuan Allah, qada Allah ni tergantung, berubah. Kita kenal Tuhan macam mana? Iradah ilmunya macam mana? Ni iradah ilmu ni. Sifat 20 ni, iradah ilmu. Allah menentukan, tapi Allah ubah kemudian. Dan iradah ilmu Allah macam mana? Dah kita berdoa tu tak masuk dalam iradah ilmu ke? Diri berdoa tu, angkat tangan berdoa, keluar perkataan berdoa tu, siapa buat hakikinya? Bukan keesaan pada perbuatan. Bukan Allah yang buat. Kita buat sendiri. Lucu wahdaniah pada perbuatan. Lepas tu itu sifat 20 juga. Nak duduk mana?
Jangan sepuluh cerita sebelum ni. Orang hebat juga. Macam mana Ustaz? Kalau Allah nak tengok dulu. Kalau dihubung silaturahim, umurnya ditambahkan. Kalau tidak hubung silaturahim, umurnya setakat ada tu pun banyak dah dia berkelahi dengan orang. Allah nak tengok dulu. Allah. Ilmu Allah duduk mana? Ni bukan orang belakang-belakang ni. Orang yang ada nak murid ni. Orang duduk depan. Allah tengok dulu. Ilmu duduk mana ilmu? Kita tak bicara hak kehendak, ketentuan. Ilmu duduk mana Allah nak tengok dulu. Memang ramai orang berpegang qada Allah boleh diubah dengan doa, dengan amal kebajikan. Boleh diubah. Lepas tu qada iradah ilmu macam mana? Qada yang boleh berubah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu bicara yang kedua waktunya. Dalam kitab-kitab tauhid yang kecil-kecil ni tak cerita pun hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, hanya bicara sifat 20. Hak qada hak azali saja. Tak sebut pun hak Lauh Mahfuz. Atau kena lapis yang kedua pula tu. Ni belum lagi kemah hak qada azali mengenal Allah Taala, dia naik dah kepada hak berubah. Lepas tu tidak hurang molek. Berubah ni hak Lauh Mahfuz. Hak azali iradah ilmu ni hak tu tetap dah. Hak kita duk bilang rukun iman tu. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Tapi kita kena tambah sekali lagi, muafakah ilmu bawa kemah. Tapi cukup dah, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, Allah telah menentukan. Lepas tu, tergantung kat mana? Berubah. Oh, Allah menentukan, kemudian Allah kena ubah pula kemudian. Kenapa Allah ubah? Kerana kita berdoa. Berdoa, kita tu makhluk Allah. Makhluk boleh ubah ketentuan Allah. Power makhluk. Berdoa tu, Allah yang buatnya bukan kita. Dan makhluk ni bekas ke? Makhluk ni bekas? Makhluk boleh merubah qada Tuhan. Tak kenal Tuhan gini. Tak kenal. Tak ada sifat 20 lagi ni. Orang yang memang tolak sifat 20, hak setakat sejumpa-jumpa lah. Hak lain tu lain lah. Kalau cerita bab qada ni memang cloud. Hebat mana pun dia, ada doktor PhD di hadapan pun dia, kalau mereka yang memang tolak sifat 20, kalau mereka cerita bab qada memang cloud. Memang cloud sungguh-sungguh. Terang-terang. Akidah yang terpesong. Akidah yang bid'ah. Akidah yang sesat. Tapi golongan ni, dia mudah-mudah membid'ahkan amalan masyarakat kita yang khilaf ulama'. Auto bid'ah. Akidah mereka bapak bid'ah akidahnya. Golongan yang seumpama ni kalau bicara bab qada minta maaf. Setakat saya jumpa cloud. Hak tolak sifat 20. Ini kita bicara sekarang ni, belajar dah sifat 20. Macam saya sebut kata ustaz tu lah. 10 tahun dah dia mengajar. Anak murid tu daripada rambut hitam, janggut hitam, jadi rambut putih, janggut putih pun. Tanya bab qada ni, jawapan tu takut dengar. Hak belajar tu. Tapi ustaz tak boleh kata juga. 20 tahun, 30 tahun pun orang si dia berganti kadang-kadangnya. Dia ingat ke dia mengajar, saya mengajar setepak ni 10 tahun dah. Hak ada jawab tu dia mari bila barunya. Belum tentu juga sebenarnya. Tapi takutlah jawapan tu. Hak belajar sifat 20 ni, hak tak belajar sifat 20. Qada Allah nung je langit bumi, hak jalan planet tu je qada Allahnya, qada. Hak besar-besar tu qada lah. Lahir manusia, mati manusia, lahir bangsa apa, jantina mana, ibu mana, waktu mana lahir, tempat mana lahir. Dia buat ceritalah.
Hidung mancung ke, hidung kepek ke, kulit putih ke, kulit hitam ke, tu hak qada Allah. Itu qada Allah. Apa tu? Matinya bila, matinya di mana, matinya bagaimana, kerana apa? Qada Allah. Tapi dalam kehidupan puluh-puluh tahun, tidak ada qada iradah Allah. Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya memilih kebaikan dan kejahatan. Hak ni terang-terang dalam rakaman ni. Hak golongan yang tolak kaedah sifat 20. Terang-terang. Baik ke, jahat ke, tidak ada qada Allah, cuma ada ilmu sahaja. Allah mengetahui mana yang beriman dan soleh, Allah mengetahui mana kufur dan maksiat, tapi Allah tidak mengqadakkan, tidak menentukan. Dipanggil Allah mengqadak, tapi qadak dengan mana mengetahui. Bukan qadak dengan mana menentu iradah, bukan. Hak qadak iradah, tu. Hak berlaku siang, berlaku malam, berlaku monsung ke, turun hujan ke, mai ribut ke, panas ke, sejuk ke, tu qada azali. Allah menentukan pada azal. Tapi dalam kehidupan kita puluh tahun ni, baik jahat, tak ada. Qada iradah, hanya ada ilmu. Berlaku apa yang dipilih, yang dilakukan oleh hamba, berlaku dengan keizinan Allah diletak. Apa makna keizinan Allah? Allah mengizinkan, bukan Allah buat. Allah tidak halang, Allah tidak sekat. Hak ni berapa lapis i'tiqad yang bid'ah, yang sesat. Yang bid'ah sesatnya, bid'ah i'tiqadiyah. Itu bid'ah yang sesat. Ni duk bid'ah orang baca tahlil, bid'ah orang baca talqin. Ada musim ni bid'ah sambut maulud, ada musim ni bid'ah tu, ada musim ni bid'ah ni. Hak benda-benda furuk pekoh je, duduk sibuknya. Hak ni bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Hak ni hak neraka. Ada pula golongan ni disebut hak nun, hak siang malam tu lah, hak besar-besar tu siang malam, hak kata hujan, ribut, panas, sejuk tu lah. Hak tu dia panggil qada mutlak, dia panggil. Lepas tu dalam kehidupan kita ni, qada ikhtiari disebut. Kalau kata, dia panggil takdir mutlak, takdir ikhtiari. Kita pun boleh sebut gitu. Tu kata sebut pandai. Dan kita boleh sebut gitu. Tapi maksudnya apa? Takdir mutlak mana apa? Siang, malam, panas, sejuk, hujan, ribut ke? Itu takdir Allah mutlak, semata-mata tidak berkait dengan pilihan hamba. Hamba nak memilih apa? Hamba boleh memilih panas, sejuk, hujan, ribut. Itu memang takdir mutlak. Tidak ada kaitan dengan ikhtiar usaha hamba. Dalam kehidupan kita, betul, kita panggil takdir ikhtiari. Kita boleh sebut. Apa dia takdir? Kehendak dan perbuatan Allah. Ikhtiari pada zahir. Itu je lah. Kita boleh sebut. Pada takdir mutlak, jadi siang, jadi malam, jadi panas, jadi hujan. Itu takdir mutlak. Mutlak apa? Semata-mata. Dengan bahawa tak ada kaitan pun dengan ikhtiar usaha hamba. Betul lah? Dalam kehidupan kita ni, dia letak nama takdir ikhtiari. Kita setuju. Letak nama takdir ikhtiari. Apa dia takdir? Ketentuan dan perbuatan Allah. Itu takdir. Ikhtiari apa? Pada zahir hamba memilih. Pada zahir hamba memilih. Pada hakikinya takdir lah. Itu panggil takdir ikhtiari. Kita boleh sebut perkataan tu. Tapi golongan ni takdir ikhtiari, Allah tahu saja. Bukan Allah menentukan. Gitu pula. Sama je. Tu takdir mutlak. Ni takdir ikhtiari sama. Takdir sama. Apa makna? Ketentuan dan perbuatan Allah. Hak siang malam tu takdir mutlak. Tak ada kaitan dengan pilihan dan ikhtiar hamba, tak ada kaitan. Hak dalam kehidupan kita ni, takdir balik samalah. Ketentuan dan perbuatan Allah. Ikhtiari, ada pilihan hamba pada zahir. Tapi hamba memilih. Itulah takdir, ketentuan dan perbuatan Allah. Pandai ni.
Sebut perkataan yang sama tapi maksud dia lain. Sama kita bicara tadi. Semua orang sebut sama je. Ketentuan azali. Fahamnya kok mana? Hak pegangan kita ni. Kita kena ingat gini satu perkara. Sebut takdir ke qadar, takdir. Qadar. Dia qadar dengan qadar kena ingat satu. Memang lain makna dua tu. Tapi kalau sebut satu saja, sebut qadar saja, qadar tak sebut. Sebut takdir saja, qadar tak sebut. Sebut qadar saja, qadar tak sebut, takdir tak sebut. Kadang-kadang kita sebut qadar. Kadang-kadang qadar saja, kadang-kadang qadar takdir saja. Dia kalau sebut qada dan qadar, qada bahagian iradah ilmu, qadar bahagian kudrah. Tapi kalau sebut qada saja, qada ni ketentuan dan perbuatan. Dia iradah kudrah masuk belaka. Faham tak? Dia gini, dia qada iradah ilmu. Dia qadar bahagian kudrah, perbuatan Allah. Tiba-tiba sebut qada, qadar tak sebut. Jadi hak kudrah pun masuk di qada juga. Hak qadar ni masuk di qada juga. Sebut qada saja, mana apa? Ketentuan Allah pada azal dan perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Dia gitu. Kalau sebut qada dan qadar, qada iradah ilmu, qadar kudrah. Dah sebut qada. Dah sebut qadar, dia sebut qada je. Maka hak kudrah qadar ni masuk dalam makna qada. Dengan bahawa qada ketentuan Allah pada azal iradah ilmu dan perbuatan Allah kudrah. Dia masuk sekali. Sama juga kalau sebut kata qadar takdir. Qadar takdir saja je. Dah qada letak mana? Sebut qadar takdir saja. Qadar ke takdir tu masdar belaka. Qadar takdir maksudnya apa? Ketentuan Allah yang bersifat iradah pada sedia kala muafakah dengan ilmu dan perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Dia kena masuk dua-dua. Kalau sebut dengan satu perkataan, qada saja ataupun qadar takdir saja. Kalau sebut kata qada dan qadar. Qada makna dia iradah ilmu, qadar makna dia bahagian kudrah. Sebab terkadang dihimpunkan qada dan qadar. Terkadang sebut qada saja, terkadang sebut qadar takdir saja. Itu kena ingatlah tunya. Cukup sebut satu je. Cukup sebut satu saja. Macam Islam dengan iman lah. Sebut satu cukup dah. Orang-orang Islam cukup dah. Islam saya tak cukup, kena orang Islam yang beriman. Sebut kata orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Kalau disebut orang Islam yang beriman, boleh. Islam pada zahir, iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut dua. Kalau sebut satu cukup. Sebut Islam saja cukup. Sebab dia akan masuk makna iman pada sebut Islam tu. Kalau sebut Islam dan iman. Islam bahagian zahir, iman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sama je. Macam ginilah. Taufik, hidayah. Taufik lain. Hidayah lain. Hidayah ni benda sebenar, nampak sebenar. Benda tak sebenar, nampak tak sebenar. Taufik ni kekuatan kita mengerjakan, mengikuti yang sebenar. Taufik ni kekuatan kita meninggalkan yang tak sebenar. Hidayah lain, taufik lain. Tapi biasa tak sebut dua-dua. Dan kita minta pun minta satu je. Wahdini wa'afini. Wahdini, minta hidayah. Taufik tambah. Allahumma hdini fiman hadait. Tu. Bukan minta hidayah tu. Minta hidayah ni setakat benda sebenar, nampak sebenar. Boleh buat tak boleh buat, tidak minta. Ramai orang. Betul sungguh. Tapi nak buat macam mana, tak larat nak buat. Tak ada taufik orang panggil. Memanglah salah, dosa. Tapi zaman sekarang, kalau kita ikut hukum, tak gerak kitanya. Tengok. Hak sebenar, dia nampak sebenar. Hak salah, dia nampak salah. Tapi tak boleh nak buat. Tak ada taufik. Apa-apa kita minta hidayat sajanya.
Allahumma hdini. Minta hidayah dia. Taufik tambah. Disebut hidayah, masuk makna taufik. Disebut taufik, masuk makna hidayah. Tapi kalau sebut dua, taufik dan hidayah daripada Allah. Taufik lain makna, hidayah lain makna. Ada gitu. Samalah dengan qada qadar. Atau kena ingatlah waktunya. Sama dengan qada dan qadar. Sebut satu sudah cukup. Makna akan masuk kedua-dua. Tapi kalau dengar orang mengajar dia cerita pengalaman dia tu, saya dah pelik lah. Saya dah apa 20 tahun lagi. Dah apa 20 tahun lagi lah. Tapi nak dekat-dekat dah. Nak dekat-dekat dah. 7-18 tahun ada dah lah. Mana saya tekan bab qada-qadar ni selama tu lah. Walaupun mula-mula saya mengajar tu, saya ikut orang je. Ikut orang nok. Orang nok masa tu, nok belajar bab semayang. Nok kita apa? Masyhurnya nok Muniatul Musolli. Nok Muniatul Musolli ya. Saya baca lah Muniatul Musolli. Saya baca Muniatul Musolli. Ada tempat saya baca Pati Musolli. Gitu lah. Dia nak belajar bab semayang. Tapi, orang pondok ni, mengajar bab pekoh ke, mengajar bab tasawuf ke, selik sikit, dia kosek bab pegangan. Tak lupalah bab pegangan itu usuluddin. Itu usuluddin. Mengajar bab semayang. Kalau mengajar tasawuf, mengajar bab hati. Tapi orang pondok ni, dia tak akan lari daripada, dia kosek juga dalam bab pegangan. Kalau ada relevan dia lah, ada kaitan, dia kosek juga. Saya mengajar bab semayang, kita Muniatul Musolli ya. Sentuhlah bab perkara jahat. Perkara jahat, qada-qadar. Tanya selalu, Ustaz hak jahat qada-qadar juga ke Ustaz? Bayangkan. Hak tanya tu ketua kelas. Kita ada ketua kelas. Ada. Siapa tu kelas? Duduk depan, aku tunjuk dah. Tunjuk Haji Ramali dah. Haji Ramali duduk depan, ketua kelas. Bukan mana apa. Saya pergi surat tu, dia yang panggil. Dia yang mari jumpa dengan saya, minta nak suruh mengajar surat dia, dan dia dah minta kitab Muniatul Musolli. Tapi mengajar bab semayang, saya sentuhlah bab perkara jahat qada-qadar. Dia pun tanya selalu, hak jahat qada-qadar juga Ustaz? Dia tanya. Hak ni hak paling lama belajar. Dia kata dia belajar masa kayu pasika lagi. Belum kahwin laginya. Masa tu dia ada orang ada kereta dah. Mana masa kayu pasika belum kahwin. Masa tu anak dia umur 25 dah. Mana dia belajar? Dia belajar kata riti dia kata. Siapa ke dia belajar, hak semayang, pakai niat. Tapi tak turut lama dia kata. Tak turut lama. Makna carinya orang ngajar, apa jumpa dengan orang ngajar jangan sesat. Semayang pakai niat saja. Dia senang semayang pakai niat ni. Dia pakai niat belaka. Senang. Semayang pakai niat, makan minum pun pakai niat. Dia tak payah makan, dia niat je. Dia lapar, dia pun niat makan. Dia tak payah makan. Kan untung tu dah. Dia nak semayang, dia tak payah buat semayang. Dia niat nak semayang. Dia lapar, dia nak makan. Dia tak payah makan. Dia niat je. Tak habis nasi. Sebab dia niat je. Semayang je pakai niat. Makan dia gomoh, dia tak niatnya. Jangan pening pula. Aduh Ustaz semayang pakai niat. Makan dia pakai niat juga. Hidup dia. Tu awak tambah tu. Makan pakai niat warnanya. Dia gomoh banyak dia orang ni. Tapi nak ceritanya, belajarnya dia. Rata riti. Habis guru dia belajar. Siapa dia cerita semayang pakai niat saja. Kata Ji. Cuba Ji bilang. Hukum iman. Dia pun bilang lah. Untung baik, untung jahat daripada Allah. Ayat dia. Saya tanya balik. Dah untung jahat tu apa benda je? Untung jahat tu apa? Hak daripada Allah tu. Untung jahat tu apa? Barulah tak boleh nak jawab. Kata gini, salah pengajian kita kata. Ngajar bab semayang, tiang agama. Usuluddin, tapak agama tak lepas. Salah pengajian kita ni. Kewajipan semayang, setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun di Mekah pun, di penghujung dah.
Bak akidah iman ni semasa Nabi duduk Mekah. Kita nak betul bab sembahyang, hukum iman tak lepas. Barulah balik semula kepada ngajar sifat 20. Mari situ lah. Start dia tu. Mana kalau bicara bab sifat 20, masuk bab qada qadar, masuk bab perkara jahat, masuk bab perkara ikhtiar usaha, memang saya ulang jumpa pelbagai saya jumpa. Termasuk orang mengajar sendiri pun. Hak pekak mula-mula dulu orang tentang benar. Saya dimaklumkan ada orang mengajar. Ni orang mengajar lain lah. Perkara jahat qada qadar. Mana mungkin dia kata dia beta balik. Masa tu. Pada ni. Masa mula-mula saya mengajar dulu. Mana mungkin hak jahat qada qadar? Kira belah tahun jugalah. Sampai sekarang macam-macam hak jumpanya, termasuk hak belajar sifat 20. Kalau orang hak tolak sifat 20, itu kita tak pelik. Kita belajar sifat 20. Dimulai dengan wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan tu asas kepada tauhid rububiyah. Rabbil alamin tu. Alhamdulillahi rabbil alamin tu. Alhamdulillah tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Asasnya apa? Wahdaniyah pada perbuatan. Ni. Macam mana perincian wahdaniyah pada perbuatan? Keluar dua makna. Ternapi tertolak dua kesyirikan. Kamu tasi, kamu pasi pada af'al, pada perbuatan. Tapi orang tak biasa ngaji kok, dia main pula. Kam tu, kam ni, kokang, dia kata. Pening pada dengar. Ada orang kata pula ni. Pada kokang, orang nukar rumah tu kan. Orang nukar rumah kan, kokang. Nak tidur tak boleh, pening kepala lah orang sebelah. Kokang. Kam muttasil, kam mumpasi. Dia kata falsafah yang menyusahkan. Apa bendanya? Kam berbilang, tidak esa. Muttasil, mumpasi. Payah apa tu? Kita biasa sebut dah. Mak wajib muttasil. Mak jaih mumpasi. Tak biasa sebut muttasil, mumpasi. Pelik. Jadi kam muttasil pada perbuatan. Kam munfasi pada perbuatan. Ni orang ngaji 420. Kedua-dua tu kesyirikan pada perbuatan. Perici situ. Barulah pergi pada kudrah. Pergi pada iradah. Pergi kepada ilmu. Mati ni. Pacok di ilmu. Tapi dimulai dengan tauhid. Wahdaniyah pada perbuatan. Sifat 20. Tapi ikut jalanan sifat 20. Tak faham juga kadang-kadang. Kalau orang yang tolak sifat 20 tak pelik lah. Ataupun kita tak pernah belajar tauhid sifat 20. Mana kalau pergi pada perkara jahat, macam-macam timbul. Pergi pada ikhtiar usaha hamba pula, Qadariyah pun ada, Jabariyah pun ada. Kalau pergi pada ikhtiar usaha hamba tu pula. Dia bagai-bagai dalam bab ni. Hak terpesun dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut mudah. Qada, ketentuan Allah pada azan, qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah. Okey. Apa yang Allah Ta'ala perbuat sekarang? Sekarang hujan kan? Allah buat hujan. Hujan luar. Hak dalam ni apa yang Allah buat sekarang? Tu sebut dulu kan. Apa Allah buat sekarang? Hak ustaz tanya tu Allah buat. Hak kami dengar klik-klik ni Allah buat. Dah lah. Faham tak tu? Kalau ditanya, apa Allah buat sekarang? Hak sebut hujan nu luar nu. Hujan je dah. Hujan nu luar. Yang Tuhan buat sekarang hak dalam ni. Apa Tuhan buat? Tuhan buat apa?
Hak ustaz tanya keluar perkataan speaker tu. Siapa buat perkataan tu? Allah buat. Lepas tu kita dengar tak soalan tu, dengar Allah buat. Kita kelik-kelik-kelik tu Allah buat. Ada ni. Hak tu pun Allah buat. Kalau kita nak perici lagi, kenapa tiang dinding tak terbalik? Oh, dipailing. Pailing tau. Apa? Pailing tau. Dipailing. Ni. Banyak mana masuk dalam. Besi lagi. Macam-macam. Lepas tu tiang dinding tak terbalik. Tak. Perbuatan Allah. Allah yang buat. Sekalian perbuatan Allah. Ni, shilling tak jatuh Kenapa shilling tak jatuh? Oh, dia ada sakut dah tu atas tu. Dia ada tau, sangkut tu kan. Oh, tu sangkut ada atas tu. Tak jatuh lah shilling tu. Allah buat tak jatuh. Mana pula? Oh, lagi tengok ke dinding, tengok ke tiang, tengok ke shilling, tak belajar hari ni. Saya tengok tu. Yelah Allah yang buat. Semua. Sekarang ni kita boleh marikan orang ramai ni. Sebab apa? Sebab aurah kita tertutup. Kenapa aurah kita tertutup? Kita pakai yang comel-comel, tak ada hak tebal-tebal, tak ada nipis. Maka tertutup aurah. Allah buat, bukan kain yang buat. Kalau berpegang semata-mata zat kain yang menjadikan aurah tertutup bukan perbuatan Allah, kafir terus pegangan tu. Allah buat belaka. Tak sudut tanya ni. Ni kita duduk gini ni. Pakaian lekat di tubuh. Sebab apa? Ni bahu ni kan sakut di bahu. Hak belah atas sakut di kepala. Cermin mata sakut di hidung. Batu tak jatuh. Dak, Allah buat belaka. Pakaian tu tak jatuh. Hak belah atas pun tak jatuh. Cermin mata pun tak jatuh. Allah buat belaka. Bila kita bergerak saja, pakaian bergerak. Kopiah serban bergerak, cermin mata bergerak. Kalau perempuan pula lagi banyak. Kalau dia bergerak, kenapa tak bergeraknya? Subang, gelang, ratap, apa lagi? Anting-anting, perempuan lagi banyak dah. Kalau perempuan kan, dia banyak kakak-kakak tu kan. Semua bergerak bila tubuh dia bergerak. Bergerak subang ke, tak kira gelang ke, ratap ke, anting-anting tak kira. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Itulah pegangan kita. Apa yang Allah Ta'ala perbuat? Tak tanya dah. Sebab apa? Apa yang Allah Ta'ala perbuat? Jawapan dia, semua yang berlaku perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Itu pegangan kita. Apa dia? Semua yang berlaku. Tak payah tanya dah. Tak payah perici dah. Tak payah cerita dah. Hak ni. Tak payah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Contoh. Tak payah contoh. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Ni setiap saat kita hidup ni Allah yang buat. Setiap saat organ kita berfungsi. Setiap saat darah kita mengalir. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut perkataan tu. Semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah, wahdaniyah pada perbuatan, keesaan pada perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qada. Itu sahaja. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya tidak ada, hamba tidak ada apa pun. Tapi tetap wajib berpegang, hamba ada pilihan perbuatan, walaupun hakikinya balik kepada sekalian qada. Simple je. Itu faham, pegang. Cakap di mulut, cakap asbab tak ada salah pun. Cakap ni cakap asbab. Ingatan di hati, tak mari pun perbuatan Allah, tak ada salah sikit pun bagi kita orang awam. Dia duk tengoklah tiang dak terbalik Allah buat. Dinding dak terbalik Allah buat. Shilling dak jatuh Allah buat. Habis ceritalah, dak baliklah hari ni. Dah. Nak ingat Allah, nak ingat macam mana. Kita orang awam dosa banyak. Tapi pegang kitanya, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Itu je. Semua yang berlaku.
Tapi bila perici tadilah. Perici. Tiang. Yelah tiang lah. Tak terbalik Allah buat. Zahirnya kerana dia pacok dengan piling tadi. Kalau dinding kau, kalau seming-seming, kalau papang, pakulah. Bila kita paku molek-molek, dinding tak akan cabut lah kalau kita paku molek. Tak, paku tu makhluk tak boleh bekas. Seming tu makhluk tak boleh bekas. Ada ni. Semuanya qada qadar. Tu sahaja rukun iman yang keenam. Tak ada payah-payah. Cuma kadang-kadang perici-perici jadi pening. Kenapa pula peningnya? Perici tu nak faham. Apa dia semua perkara perbuatan Allah. Apa yang Allah perbuat sekarang. Tak payah tanyalah apa Allah perbuat sekarang. Yang berlaku semuanya Allah perbuat. Semuanya qadar perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat-sifat kudrah. Yang kita bicara terdahulunya bab perkara jahat. Menglepas tak masuk juga perkara jahat. Minggu ni tak masuk juga. Tanya dah berapa bulan. Ada orang komen start bulan 7. Bulan 7. Ta'alluq iradah ni, yang ta'alluq ia tu, ambil situ. Bulan 7. Bulan 6. 6, 7, 8, 9, 10. 5 bulan lebih lagi, rapat setengah tahun. Kan? Tu saya dulu di Masjid Putih tu. Radio setahun setengah. Setahun setengah ulang. Ada setahun setengah. Macam sini kok, seminggu sekali. Ini kok seminggu sekali. Setahun setengah. Cerita bab qada Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pun bagai-bagai ni. Bagai-bagai hok mari maklum balah tu. Naik ke atas mana? Naik ke atas. Tanya pihak berkenaan. Dah dia jadi kecoh dah radio. Kan pada radio ni memang saya ulang sebab radio ni dia orang dengar kadang-kadang terdengar sekali je. Jadi kecoh macam tu, tanya orang atas mana? Orang yang berkenaan. Tanya berkenaan, ya pun tidak kata, tidak pun tidak kata. Orang berkenaan yang ditanya ni orang yang mudah bagi pandangan. Betul, salah. Betul, salah. Dia mudah bagi pandangan. Memang dia mudah bagi pandangan. Walaupun perkara yang tak jelas pun, dia mudah nak menyalahkan. Walaupun benda tu tak salah, dia kata salah. Dia cepat. Betul pun dia cepat kata, salah pun dia cepat kata. Walaupun terkadang hak dia kata pun tak betul pun. Tapi dia cepat kata. Bila tanya hak bab Masjid Putih saya mengajar tu, betul ke salah? Betul dia tak kata, salah pun dia tak kata. Masalah sekarang ni tak kata betul. Dah kalau tak betul, kata salah. Tak kata salah. Ni cerita bab qada ni. Betul salah jelas dalam perkara ni. Jawablah betul, jawablah salah. Dah. Betul pun tak jawab, salah pun tak jawab. Ini orang berkenaan dah ni. Orang berkenaan sangat-sangat dah ni. Orang yang ada autoriti nak jawab betul ataupun salah. Tapi jawab betul, tidak. Jawab salah pun tidak. Tak respon pun. Saya duduk ulang di Masjid Abidin setahun setengah tu. Ini bab qada. Jadi sebab apa saya ulang? Sebab mari macam-macam ni. Mari daripada orang-orang ramai, mari daripada orang berkenaan. Sebab saya ambil dari kitab Minhajul Abidin. Terdetik di hati. Berkelip mata. Qada qadar. Perkara baik, jahat, qada qadar. Iman, kufur, qada qadar. Dalam kitab Minhajul Abidin. Baik, jahat, iman, kufur, qada qadar. Berkelip, terdetik di hati, qada qadar. Berkelip mata, qada qadar. Itu ayat Imam Ghazali rahimahullah. Saya ulang tu lah. Saya ulang tu. Setahun setengah. Bayangkan. Kita amati molek lah. Hak anak cucu kita tu. Kita belajar bahagian kita mudah je. Sampai peringkat kita boleh menghuraikan. Peringkat kita boleh menjelaskan.
Simple saja. Tak ada payah mana pun. Nak atur hak ni bab pegangan, hak ni bab percakapan, hak ni bab ingatan di hati. Pekerjaan ni pegangan adab percakapannya macam mana, haram menyandarkan perkara yang buruk kepada qada qadar. Kena tegah pula situnya. Baik itu usaha hanya pada zahir tapi wajib berpegang, batin hakiki balik pada qada dan qadar, balik pada keesaan pada perbuatan. Tu sahaja. Tapi kena letak molek, kena perici molek. Kita dengar ni. Tapi kita kelas umum ni ada belakalah orangnya. Orang lama, orang baru, orang hok cepat, orang hok lambat. Hok lambat dalam bab ni 2-3 tahun. Hok saya jumpa-jumpa. Istiqamah tak pernah tak ada. Istiqamah. Kalau belajar sekali ada, sekali tak ada, tak boleh nak agak. Memang istiqamah. 2-3 tahun baru dia kata. Barulah dia terbuka lega, dia kata. Mudah sangat, dia kata. Lepas tu kenapa sebelum payah? Ni, payah ni. Berlawan dengan akal. Ni, tak terima dengan akal, tak terima ni. Hak jahat, kodak akal tak terima. Pilihan dan perbuatan kita, hak Tuhan juga akal tak boleh terima. Dengan pegangan hak sesat, mula dia mau balik sampai ketua. 2-3 tahun. Susah. Apa dia lepas hak susah tu, dia kata bukan susah. Payah nak terima. Susah nak terima. Baru tahu. Bukan susah, bukan payah. Nak faham. Payah apa? Susah apa? Susah, payah nak terima. Bercanggah dengan akidah yang duk pegang selama ni. Lepas tu, hak akal ni. Hak jahat. Lepas tu, tuan bunuh neraka pulak. Lepas tu, hidup main sini. 2-3 tahun. Tamat satu kitab. Naik kitab yang kedua pulak. Pandai ni. Barulah dia kata, Allah sikitnya lah. Mudah je. Sekalian, qada qadar, baik jahat, qada qadar, syurga neraka, qada qadar. Qada Allah, irah dan ilmu mustahil berubah sama sekali. Dan kita berdoa tu qada qadar tu syariat. Kita buat kebajikan pun qada qadar itu syariat. Hubung satu rahim qada qadar itu syariat. Pada ni. Tu sahaja, sedikit je. Lepas tu kalau orang yang ada asah, daripada awal bicara memang relax je, senyum je, tak ada. Dia dengar je. Ada ni. Hak saya jumpa-jumpa hak ada asah. Cuma dia kata sekarang ni dia pandai sebut. Hak gini, nama dia gini, hak ni. Dia pandai sebut tu je. Lepas tu dia boleh tambah ayat Quran sebagai dalil. Tapi hak saya bicara tu satu pun tak lari daripada pegangan dia. Satu pun tak lari daripada pegangan dia. Cuma setakat dia pegang gitu je lah. Nak pandai-pandai tak pandai. Tu je. Tapi pegangan dia sikit pun tak lari. Mudah je dia belajar. Tenang apa-apa. Hening. Santai saja. Ini santai lah. Sebab apa? Dia dapat akidah ni daripada belum balik. Daripada orang tua dia. Belajar daripada orang tua dia. Belajar gitu je. Mana balik tu akidah dia cuma medah. Cuma setakat faham, pegang, nak cerita tak pandai. Bila dengar ulang-ulang ni dia kata, jadi boleh cerita dah dia kata. Boleh cerita. Kalau Qadariyah Jabariyah gini boleh cerita. Dulu biasa dengarlah Qadariyah Jabariyah tu. Tapi kalau marah salah, dia tahu memang salah gini ni. Nak kena gini ni, dia tahu salah. Tapi nak cerita salah bagaimana, tak pandai nak cerita. Bila belajar kemudian ni, barulah dia boleh tolong cerita salah tu macam mana. Sebelum ni, salah je dia boleh kata. Salah macam mana? Dia tak pandai nak cerita. Tapi makna hak dia jelas pegangan dia. Hak saya jumpa, hak ada asas. Tapi tak ramailah kalau hak seumpama tu. Jadi kita bicara lagi hak berkaitan dengan ta'alluq iradah Allah Subhanahu wa taala, iaitu qada. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Muka surat 19.
Orang belajar bab pegangan ni, akhirnya dia rasa macam, Allah, bab pekoh, dok penting mana. Oh, jadi rasa gitu. Jangan, kata jangan. Dia rasa macam, dah dia kata bab pekoh, salah. Mazhab lain kata tak salah. Dia tak boleh royak ada mazhab lain tu. Kena royak salah. Biar dia sandar dinding. Salah. Sandar dinding. Pada muka, tak sah semayam. Biar dia sandar dinding. Ni salah. Mazhab lain tak salah pula. Jadi dia bunyi dia macam, tak apa lah. Belajar tauhid saja lah. Tauhid sikit sangat tauhid ni. Hak banyaknya pekoh. Siapa akan jadi pekoh jadi tak berapa nak sungguh. Mana apa? Dia tak bimbang salah. Sebab ulama khilaf dia kata. Orang sebaik ulama khilaf. Kalau ulama tak khilaf kena qada habis semayang tu kata. Semayang tiang agama. Tak dia jadi keingan lagi. Bab semayang dia keingan. Kata jangan. Belajar molek bab semayang. Tapi kalau salah bab pegangan memanglah. Salah bab pegangan tu tutup buku lah. Salah bab pegangan. Ini dia tu sebiar muka surat 19 baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuh daripada 8 syarat sujud. Meninggi akan punggungnya daripada tengkoknya. Meninggi akan punggungnya daripada tengkoknya. Dan kitab ni sebut tengkok. So kitab sebut kepala dan 2 bahunya. Itu. Sini meninggikan akan punggung daripada tengkok. So kita meninggikan punggung daripada kepala dan 2 bahu. Dah tengkok, 2 bahu, kepala samalah. Ketengkok dengan 2 bahu ni boleh cerah. Sama je lah. Bahu dengan tengkok tak sama? Sama je lah. Bahu, tengkok, kepala. Tengkok telok ke dalam. Kepala bahu terbit keluar. Tak lah. Mana tengkok ke, kepala ke, 2 bahu sama. Tinggi punggung daripada tengkok, daripada kepala. Ini syarat untuk sah rukun sujud. Dia panggil apa? Tankisun dia panggil. Tankis. Kalau saya sebut tankis. Tankis ni kalau kita sebut menungging. Tankis kalau kita sebut menungging. Ini syarat untuk sah rukun sujud. Sebab menungging inilah hai'ah kelakuan sujud yang mana ianya adalah rukun yang tazallul, yang menghinakan diri. Yang menghinakan diri. Kalau kata bukan tinggi kepala tengkok daripada punggung, kalau kata separas sekalipun tidak sah sujud. Mana contohnya dia sujud tepi bukit. Contoh ni. Bukit duduk begini. Jadi punggung dia duduk bawah. Jadi kepala tengkok duduk atas bukit. Menyebabkan punggung dengan kepala dia separas. Tak sah. Bukan kata tinggi kepala tidak sah. Separas pun tidak sah dah. Dia kena tinggi punggung daripada tengkok kepala. Kalau kata sesama, separas sama ada. Separas sama antara punggung dan tengkok kepala ni tak sah lagi. Waktu kita bicara minggu lepas tu, masalah kalau dia semayang tempat sempit. Dia pergi Mekah, dia masuk pintu tak kena tepat. Jadi tak boleh nak pergi dah ke depan. Pakai semayang macam semayang mayat. Ada semayang mayat ni rapat-rapat.
Dia pun kalau nak sujud boleh. Sujud atas punggung orang. Kalau mazhab yang lain, tak apa walaupun tinggi punggung dia kepala, tinggi kepala dia punggung pun. Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita, sujud atas punggung orang boleh je. Tapi, kena jaga syarat tangkis ni. Kena jaga syarat tangkis ni. Syarat tinggi punggung kepala kena jaga. Mana kalaulah dia semayang, kalau punggung orang tu rendah ke, orang depan tu kecil ke, dia besar ke, boleh lah barangkali. Boleh ke? Besar benar dia dah, orang depan kecil. Dia pun sujud atas punggung kawan tu, telak kawan tu. Dah dia berat, dah dia besar. Tak kira lah. Sujud atas belakang dia tu. Tapi orang depan tu dia kecil. Dia ni besar. Punggung dia tinggi daripada kepala dia atas belakang orang tu. Tak apalah. Sujud atas tubuh orang tak ada masalah. Sujud atas anggota tubuh sendiri boleh tak boleh. Tapi syaratnya, ni, syarat yang ke-7 ni. Kena tangkis, kena menungging, kena tinggi punggung daripada kepala. Tinggi punggung daripada kepala. Ni. Kalau dia semayang, kalau tangga lah. Kalau tangga, kalau punggung duduk bawah tak boleh lah. Kalau punggung duduk atas, kepala duduk tangga lebih bawah, jatuhlah jadinya pula dah. Macam mana dah kalau semayang tangga? Main tangga nak macam mana? Kalau punggung belah atas, tangga belah atas, kepala tangga belah bawah, memang boleh sangat lah sebab tinggi punggung dia kepala. Tapi gelosor tu gugur sampai ke bawah lah jadinya kena orang ni. Tapi kalau sujud tangga ni nak naik belah atas, tak boleh lah. Kalau tangga, punggung duduk belah atas, kepala duduk tangga lapis bawah, boleh. Tapi nak lekat warna tu boleh tau. Tahan lah guna-guna pun. Jangan. Kalau kena tempat yang agak sesok sangat-sangat, jangan. Boleh berlaku macam-macam. Tetapilah kalau dikatakan dia ni, kalau kita kata semayang tak perahu lah. Sepik sangat-sangat perahu tu. Memang tak boleh nak tinggi punggung dia kepala contohnya. Semayanglah setakat boleh, tapi wajib diulangi kembali kalau tak dapat tinggi punggung dia kepala. Pandai ni. Kalau dia kata dia terkurung dalam satu bilik. Tapi bilik itu kita nak kena hadap kiblat. Kena jaga hadap kiblat. Tapi tak ada ruang langsung nak letak kepala ni biar jadi gendong. Tak ada ruang. Mana kau ke mana pun dia kena sujud, kena kepala tu sama lebih tinggi daripada punggung ke ataupun sama parah dengan punggung ke, dia semayanglah setakat yang diboleh. Tapi semayang tu wajib diulangi kembali. Wajib diulangi kembali. Kalau jadi gitulah, dia semayang di tempat yang sangat sempit, memang tak boleh nak buat. Nak tunggu kemudian, habis waktulah jawapan dia. Habis waktulah. Dia pun semayang dalam waktu tadi, tapi dalam keadaan syarat yang ke-7 ni tak dapat disempurnakan, dia kena ulang balik solat dia. Dia kena pastikan tangkis, tinggi punggung kepala, bukan kata tinggi pada punggung. Kalau separah sekalipun tidak sah. Hak ni yang kita bicara sebelum ni, hak berkaitan dengan solat atas kursi. Ini masalah dia. Selain daripada syarat yang kedua, kena bumi tunjuk anggota tu. Satu lagi je, masalah solat atas kursi ni adalah syarat yang ke-7 ni. Syarat yang ke-7. Sekarang ni ada yang dia buat macam di hadapan tu ada tempat yang boleh letak dahi. Dia buat kursi, tapi kursi tu dia boleh dia buat ke depan, jadi makna dia boleh sujud bukan atas udara. Kan biasa kan isyarat sujud atas kursi ni jadi atas udara lah. Tak ada dahi tu jijak atas apa-apa. Sekarang ni dia buat meja kat depan kursi dia tu, dia boleh letak dua belah tangan, dia letak dahi dia atas tu. Dia boleh letak dahi di atas tu. Jadi dahi dengan dua tangan dikira atas bumi lah dia panggil. Atas bumi tak apalah, atas bumi ni latar ke kursi meja atas bumi lah dia panggil. Tak apa. Dahi, dua tangan atas bumi. Dah lutut. Dua lutut macam mana?
Dua lutut macam mana? Dua perut jari kaki boleh letak atas bumi, di bawah. Tapi lutut nak khabat naik atas meja tu, guli bating meja tu. Kemudian ia buat gitulah, kita kata letak dahi tangan atas meja di hadapan. Macam mana dengan tinggi punggung daripada kepala? Sebab dia buat papang untuk letak dahi dengan dua tangan tu tinggi. Dia kena buat papang untuk letak dahi dan dua tangan tu kena letak bawah. Dia kena turun gitu. Terbaliklah kursinya. Dia buat atas. Dia buat atas, maknanya tetap tinggi kepala daripada punggung. Inilah masalah solat atas kursi. Bukan masalah duduk. Masalah rokok tidak ada masalah. Masalah sujud. Dia ada 8 syarat yang wajib disempurnakan. Di antaranya kena bumi 7 anggota. Di antara tinggi punggung dan kepala. Ini mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab lain tu ada masalah lah. Ini cerita mazhab Syafi'i. Melainkan sebut sebelum ni dah, orang yang tidak boleh sujud atas latar. Macam biasa ada orang yang mengandung. Ada orang mengandung, dia tak boleh nak sujud. Dia mana besar sangat perut, dia tak boleh nak. Dia mana kalau sujud dia kena isyarat gitu je ketika duduk atas latar. Kalau gitu duduk atas kursi boleh lah, sebab duduk atas latar pun buat gitu juga. Kena bumi jangan kata, tak boleh. Tinggi punggung dan kepala, tak boleh. Sebab dia dah tunduk pada mengandung. Kalau gitu boleh duduk atas kursi. Sebab duduk atas latar, duduk atas kursi, cara sujudnya sama. Boleh duduk atas kursi. Ni. Tapi kalau duduk atas latar, boleh sujud macam biasa, dia tak duduk atas kursi. Kalau duduk atas kursi juga, pada masa sujud, dia kena turun latar. Susah pula tu naik gitu. Nak naik kan nanti hilang dah kursi belakang. Dah tunduk ke belakang dah, susah jadinya. Dia banyak boleh mata kursi ni. Macam orang yang melakukan pembedahan mata. Yang melakukan pembedahan mata, dia tak boleh tunduk ke hadapan. Dia baca Fatihah berdiri. Selesai Allahu Akbar, dia rokok ni pun dia tunduk sikit je. Sami Allah liman hamidah. Dia pun turun latar duduk. Dia pun sujud dak orang ni, dia gok sikit je. Tu dah turun latar dah apa, duduk atas kursi pun boleh. Sebab turun latar pun, duduk atas kursi pun, sujud orang ni, tunduk ke depan sikit. Boleh lah main atas kursi. Sebab turun latar pun tak boleh nak sujud. Kena bumi 7 anggota juga. Tak boleh nak tinggi punggung dan kepala juga. Boleh atas kursi. Ada orang ni, dia sujud boleh. Tapi bila dia sujud saja pakai meniarak lah. Dia sebenarnya duduk orang uzur. Tapi kalau dia sujud ni kok pakai habis kan? Pakai apa? Meniarak terus. Dia tak ada tenaga. Dia terus turun sujud. Dah duduk molek ni kan main duduk takut duduk atas latar, duduk molek. Cuba sujud. Dia pun sujud ni kok pakai habis lah. Pakai meniarak terus, tak boleh bangun kau. Kena rakat dah pulaknya. Maknanya kalau duduk atas latar, dia sujud macam mana? Dia tunduk ke hadapan. Tunduk je. Tunggu hadapan latar, tak naik. Pakai meniarak lah. Dia tunduk je. Kena bumi tu anggota ke tidak? Tidak. Tinggi punggung dan kepala ke tidak? Tidak. Orang gini main atas kursi pun sama je. Boleh sama je sujud dia nya. Main atas kursi lah. Sebab ada orang uzur seumpama dia duduk boleh. Duduk boleh. Mana makan buat dalam duduk. Mana dia penat baring, dia bangun duduk apa semua. Dia ngaji Quran pun dalam duduk. Tapi sujud tak boleh. Sujud tak boleh. Nak sujud tu payah dah. Letak dahi latar, pakai lembek, pakai habis lalu. Pakai meniarak lalu. Satu hal pula nak akad kepada duduk. Yelah kadang-kadang kita ni tengok, rasa boleh sujud. Cuba kau buat. Sebab apa? Kita tak rasa. Kita tengok. Boleh dah. Terah buat. Buat. Gitu jadi dia. Gitu jadi dia. Memang dia sujud tu, bukan kata tak boleh bangun pada duduk semula. Dia pakai jatuh. Dia pakai gitu lalu.
Bagus, kita takut juga. Takut orang uzur ni ada ketika dia kembali bertenaga. Ni kena kira lah pula. Nampak hari ni nampak gagah dah nak banding dengan sebelum ni. Terah kot sujud sekali. Kena terah lah tengok boleh ke tak. Tapi mungkinlah capur tenaga tak ada. Capur makan sedap, tubuh berisi. Tenaga tak apa ada. Tapi makan, selera. Semua benda dia makan. Lalu je depan batang hidung dia, habis dia makan. Cucu bawa aiskrim pun, gomor ke dia pula aiskrim cucu. Dia makan apa dia nak makan. Walah sebelum tu aiskrim tak pernah bermulut ni dak ni cucu buat aiskrim cucu pun dia nak makan juga. Ada ni dia nak rasa belaka, dia nak makan belaka. Bila makan sedap jadi tubuh dia sedap, berisi molek. Hak ni tenaga tak ada, boleh sujud atas latah. Nak sujud macam mana? Duduk memanglah boleh, duduk memang boleh. Jadi kalau dia tak boleh sujud atas latah, dia kalau semayang atas latah ni, dia sujud pun tunduk ke depan je, boleh semayang atas kursi. Tapi kalau sujud atas latah boleh melengkapkan syarat, 8 syarat ni, dia tak boleh semayang atas kursi. Kalau semayang atas kursi juga, pada masa sujud dia kena turun latah. Susah pula jadinya. Ini kita cerita ni mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain tu boleh belaka. Ada ni. Mazhab lain tak ada masalah. Kita mazhab Syafi'i. Kalau tengok orang atas kursi tu, kita saduli ke dia lah. Janji dia semayang. Cuma siapa-siapa pun samalah. Nak buat amal apa sekalipun, biar belajar molek, jangan turut orang. Jangan turut orang. Atas kursi pun sama, kena belajar molek, jangan turut orang. Orang yang semata kursi ni ada bagai-bagai peseng dia buat. Pelik pula tengoknya. Pelik kadang-kadang. Tapi dah usul periksa tanyalah pula. Rakaat pertama berdiri. Rokok dalam berdiri. Iktidal dan berdiri. Lepas iktidal duduk atas kursi. Sujud isyarat duduk atas kursi. Selesai rakaat pertama naik rakaat kedua, duduk atas kursi dah. Berdirilah semula. Duduk atas kursi terus. Sampai kepada rakaat iktidal duduk atas kursi. Rakaat kedua duduk atas kursi tak berdiri sebagaimana rakaat pertama. Sudah je semayang, kursi hak dia buat duduk tu bukan waktu tukar. Kursi tu kadang-kadang orang waktu tukar, orang tak sihat kena tukar pula. Kursi tu boleh buat tak bahu. Jalan laju daripada kita lagi, dia potong kita. Kata laju jalan. Kursi dah buat tak bahu, bukan kursi waktu tukar. Tapi kenapa kat kedua dia duduk? Pertama dia berdiri, kat kedua apa duduk? Hak dia sujud atas kursi tu satu hal. Hak kedua selepas ketika baca Fatihah tu. Ketika rakaat iktidal tu kenapa duduk atas kursi hak kedua? Wallahu a'lam lah. Sebab sudah semayang, gagah berjalan. Dikatakan bahawa tak boleh turun latah sebab masalah lutut. Tak apalah. Tak turun latah lah. Mana untuk sujud atas kursi. Tapi untuk baca Fatihah, untuk rakaat iktidal, bagi orang yang kuasa, wajib kekalkan berdiri. Kenapa rakaat pertama berdiri, comel. Rakaat iktidal, rakaat pertama berdiri, comel. Tak nampak pun tak larat. Tapi rakaat kedua, selepas daripada sujud 2 kali atas kursi, rakaat kedua, pakai duduk atas kursi, baca Fatihah. Rakaat pun atas kursi, iktidal pun atas kursi. Kenapa duduk? Itu kalau bagi orang yang kuasa, berdiri itu rukun. Tu Wallahu a'lam lah. Itu atas amalan dia lah, ilmu di mana. Kalau dia kuasa berdiri, dia cuma duduk, itu memang tidak sah lah. Bukan masalah atas kursi, masalah dia tidak berdiri ketika baca Fatihah, ketika rakaat iktidal, yang wajib berdiri bagi orang yang kuasa. Jadi nak main atas kursi pun kena belajar molek. Bagian kita, orang atas kursi kita secara lah. Sebab kalau mazhab-mazhab lain tu lebih luah. Kita macam bicara syarat yang ketujuh ni. Tinggi penguda kepala, tinggi penguda pada tengkok. Mazhab lain tak apa. Lepas tu mazhab lain, dia bila sujud belakang orang, walaupun dia jadi kepala duduk atas. Dah, punggung orang tinggi. Mazhab lain tak ada masalah. Mazhab Syafi'i tak ada masalah juga sujud atas badan orang. Tapi syarat yang ketujuh dia kena jaga. Tinggi penguda kepala. Kalau tak boleh, tak boleh sujud atas belakang orang. Kalau mazhab lain, sujudlah atas belakang orang. Walaupun jadi congek, tengkok tinggi daripada punggung. Tak apa, itu mazhab lain.
Dia mudah sikit dalam bab menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Kedelapan, wajib tamakninah padanya pada sujud. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 4, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 4, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qala syekhul faqihu as-salihu az-zahidu Abdul Malik bin Abdillah. Abdul Maliki bin Abdillah. Kita ada tambah dah. Kita tambah ber dengan nun. Abdul Maliki bin Abdillah. Abdillah bukan Abdullah, Abdillah. Abdul Maliki bin Abdillah. Abdul Malik tu nama dia. Abdillah itu ayah dia. Bukan Abdul Maliki, Abdullah, bukan. Abdul Malik nama syekh. Abdillah nama ayah. Abdul Malik bin. Sebab dalam terjemahan di bawah tu ada tu. Terjemahan di bawah tu kan ertinya di bawah. Cuba turun sebaris. Abdul Malik bin Abdillah kan ada bin tu. Hak terjemahan di bawah tu. Terjemahan di bawah tu kan. Abdul Malik bin Abdillah. Jadi hak atas tu Abdul Malik bin Abdillah. Ghafarallahu lahu. Itu doa. Qala syekh tu amla alayya. Itu perkataan dia. Maqulul qaul kepada qala syekh. Amla alayya. Syekhil ajallu al-imamu zahidu as-sa'idul muwaffiqu hujjatul islam Zainuddin syaraful ummah. Ni panjang pakak dah. Tang Seri Datuk Seri Tung Melaka ni. Ada pakak ni. Zainuddin syaraful ummah. Zainuddin gelaran Melaka tu. Syaraful ummah, kemuliaan kepada ummah. Abu Hamid, tu kunyah dia Abu Hamid. Nama Muhammad bin Muhammadin. Muhammad bin Muhammadin. Muhammad bin Muhammad bin Muhammadin. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad nama Ghazali, Muhammad nama ayah Ghazali, Muhammad nama Datuk Imam Ghazali. Mana? Ada orang kita? Apa nama awak? Muhammad. Ibu nak tulis ni. Nama ayah Muhammad. Nama ayah Muhammad. Nama Muhammad tu nama awak. Nama ayah Muhammad. Nak balah tu. Dah sekarang ni nama awak apa? Muhammad. Dia pun tulis Muhammad. Okay. Nama ayah Muhammad. Nama ayah Muhammad. Ada ni. Nama Muhammad tu nama awak. Nama ayah
Muhammad. Tok pun Muhammad. Barulah ya tau. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kita Muhammad juga, tapi ada nama lain. Muhammad ada nama hujung, lepas tu ayah nama Muhammad juga, ada nama lain tu adalah. Dadak ni Muhammad saja ni. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaliyu Al-Tusiyu Al-Ghazaliyu At-Tusiyu. Doa dia, qaddasallahu ruhahu wa rafa'allahu fil jannati darajah. Haza al-kitaba al-mukhtasara. Bukan hazal kitabu. Haza al-kitaba al-mukhtasara. Haza tu maf'ulun bih kepada amla. Amla alayya. Haza maf'ulun bih dia. Hazal kitaba al-mukhtasara. Wa huwa akhiru kitabin sannafahu. Wa huwa akhiru kitabin sannafahu. Walam yastamilhu. Walam yastamlihi. Walam yastamlihi. Walam yastamlihi minhu khawasu ashabihi. Bukan khawasu tu, khawasu. Dia tasdid bukan atas waw, tasdid atas sad. Khawasu bukan tasdid atas waw, tasdid atas sad. Khawasu bukan khawasu, bukan. Khawasu ashabihi. Wa huwa alhamdulillahi al-malikil hakimil jawad. Hatu hak minhajul abidin hak asal. Ini terjemahan dia. Ini hak beza dengan minhaj yang lain. Minhaj yang lain ni dia terjemahan sahaja. Dia tidak datangkan hak asal. Adapun hak ni didatangkan minhaj hak asal, kemudian didatangkan terjemahan. Hak Arab tu tapi ada baris belakang dah. Cuma ada banyak baiki sedikit lah. Baris pun kena baiki, terkadang perkataan pun ada terkurang. Ada kena banyak baiki sedikit lah ni. Tapi dia ada hak asal minhaj. Kemudian dia datangkan terjemahan. Didatangkan terjemahan. Artinya, telah berkata, qala, telah berkata tuan syekh. Al-syekh. Syekh ni dari segi lughahnya man jawazal arba'ina walau kafira. Orang yang sampai umur 40 walaupun dia orang kafir, dia panggil syekh. Syekh dari segi lughah. Syekh dari segi lughah. Dari segi bahasa Arab, syekh ni orang tua lah. Syekh orang 40 ke atas. Orang 40 ke atas syekh. Itu segi lughah. Di sini masuk syekh di sini dari segi istilah lah. Syekh ni pada istilahnya man balagha rukbata ahlil fadli walau sabiya. Syekh ni orang yang sampai martabat orang yang mempunyai kelebihan. Walau sabiyan, walaupun dia kanak-kanak laginya. Tapi di dianya ilmunya banyak. Dia ada kelebihan dia. Dia ilmu dia banyak. Tapi dianya umur muda lagi, boleh panggil syekh dah. Itu syekh dari segi istilah. Orang panggil syekh ni bukan kerana umur 40. Kata umur 40 melebihi umur 40 panggil syekh,
Itu dari segi bahasa Arab. Bahasa Arab, syekh ni orang umur 40 walaupun orang kafir. Tapi syekh di sini orang yang sampai martabat orang yang mempunyai kelebihan. Ilmu dia banyak contohnya. Dia pun panggil syekh. Lepas tu kita ni jangan mudah-mudah. Nak panggil syekh jangan. Jangan tuan mudah. Syekh ke, ustaz ke, jangan mudah. Tuan guru ke. Jangan mudah. Cakap agama kau, ustaz. Ustaz. Kalau dia sebut nama ustaz, tak kenal. Mana kalau kata dia mak nama dia. Kalau panggil mak, tak kenal. Kalau panggil ustaz mak. Contoh ni lah. Bila tanya, dak ustaz mak dulu ni, dia ngajar mana? Ngajar sekolah ke, penceng dah ke, ataupun ngajar majlis surah ke. Gitulah ustaz ni. Ustaz sekolah. Ataupun dia penceng dah. Tapi ustaz kekalkan nama dia. Ustaz ke cikgu ke, pakai nak kubur panggil cikgu. Aku panggil cikgu. Sakit waktu tu. Mana dia penceng panggil ustaz. Dah dia ni ustaz mak dia ngajar sekolah ke, ngajar majlis surah. Dia tak ngajar mana-mana. Lepas tu apa panggil dia ustaz? Dah dia duduk kedai kopi, dia duduk cakap bab agama. Kita pun panggil ustaz ke dia. Lepas tu lekat dia kata. Apa panggil ustaz? Kenapa? Kerana cakap agama kedai kopi. Dah dia pandai kedai agama. Banyak-banyak lebong je dia kata. Banyak lebong, macam tahu tu. Tapi dah dia jenis cakap bab agama. Jadi orang sama guru ni, mari dah ustaz. Mula-mula gurau dulu. Nak gelo. Mari dah ustaz. Lama-lama, lekat ustaz. Siapa kesudah, tak panggil ustaz. Panggil nama saja, orang tak akan kenal. Mana orang wak murah. Ustaz-ustaz ni orang yang ada kemahiran dalam satu-satu bidang. Ni orang jual apa? Panggil ustaz. Sebab apa? Masa dia japi-japi itu, dia baca ayat Al-Quran. Jadi ustaz tu bomo tu. Jadi ustaz tu bomo. Dia mudah je panggil ustaz. Ada ni. Ada orang tu, dia anak dia berkahwin orang kampung tu. Kemudian duduklah kampung isteri dia. Jadi orang ni bukan orang belajar pun, boleh cakap. Dia ambil lah buku tafsir, dia pun gilah ngajar surah-surah. Baca buku tafsir. Dia boleh cakap, bukan dia belajar agama pun. Ayah ni marilah kampung hak anak dia duduk tu. Tanya orang kampung tu, anak dia. Dia sebut nama lah. Ustaz. Ada nama dia. Tapi orang kampung panggil ustaz. Anak saya bila ada ustaz, dia kata. Ayah pun kejut anak dia ustaz. Dia ni, kata mudahnya letak ustaz. Dia faham. Kalau orang ni dia tahulah dia bukan ustaz, orang panggil ustaz. Maka kita orang tahu dah asal-usul, kita tak akan tanya hukum. Tapi kalau dia lekat nama ustaz, orang yang tak kenal asal-usul dia, ustaz. Ustaz, saya ada muskil satu masalah ni. Dia ustaz. Apa masalah? Orang tanya, kadang-kadang orang jenis sombong ni, dia tak akan ngaku tak pandai. Dia akan jawab ikut otak dia. Orang-orang ada ni. Cuma bahaya tu. Kita mudah-mudah gitu. Buat gelo jangan. Sebab tu kadang-kadang dalam radio lah kadang-kadang dia bukan ustaz, dia bagian motivasi gitu je lah. Jangan panggil saya ustaz, saya bukan bidang agama. Jangan panggil saya ustaz, saya bukan bidang agama. Tapi lama-lama, tak kata apa dah lah kau panggil ustaz juga. Ustaz lah dia. Tapi dia bukan bidang agama, dia bagian motivasi. Pada ni. Akhirnya, ada orang tanya bab hukum. Saya ni bukan bidang agama ni. Tapi tak apalah, saya cuba jawab. Dia cuba jawab. Hukum ni dia cuba jawab. Ni sebab apa? Dah lekat dengan nama ustaz. Tak jawab ustaz apa gitu. Dia pun nak cuba jawab. Apa nak kena? Ada ni. Mudah dalam sekarang ni. Orang yang tidak ada latar belakang agama, dia peletak ustaz. Ustaz sama, syekh sama, tambahan pula tuan guru. Lagilah. Tuan guru ni orang alim ulama.
Level tu ustaz pun dah lepas, tiba-tiba naik pakat tuan guru. Ni pun dah gano. Orang merendahkan gelaran tinggi ni letak pada sebarang-sebarang. Yang dituan guru oleh orang ni pun suka dengar. Orang panggil tuan guru. Tak rasa malu pun. Tuan guru yang belajar 20 tahun, 30 tahun. Ni ustaz pun dah nak lepas jadi tuan guru. Jadi syekh, tuan guru, macam-macam awak gelaran. Jangan. Kena letak molek biar orang siapa tahap. Orang yang siapa tahap. Ustaz ni tahap mana? Syekh, nak panggil syekh ni orang yang ada kelebihan dia ni. Orang yang ada kelebihan. Ilmu dia tinggi. Amal dia banyak. Dia panggil syekh. Ni syekh. Yang alim dengan ilmu syariah. Al-faqih. Faqih ni orang yang alim ilmu fiqh. Al-faqih orang yang alim ilmu syariat. Orang yang alim ilmu fiqh. Lagi zahid. Kalau nak comelnya kena tambah sikit tu. Yang soleh lagi zahid. Tambah sikit sebab dalam hak tu kan. Asy-syaikhu tuan syekh. Al-faqihu yang alim dengan ilmu syariah. As-salihu yang soleh. Az-zahidu lagi zahid. Dia nak gitu. Yang soleh kena ada. Dalam Arab tu ada yang soleh. As-salihu yang soleh. Az-zahidu lagi zahid. Orang yang soleh. Siapa orang soleh ni? Orang yang mendirikan hukum-hukum hubungan dengan Allah, dan orang yang mendirikan hukum hubungan dengan hamba Allah. Dengan keluarga, dengan anak bini dia menunaikan kewajipan, dengan ibu bapa dia menunaikan kewajipan, dengan guru dia menunaikan kewajipan, dengan jiran dia menunaikan kewajipan, dengan kawan-kawan dia menunaikan kewajipan. Ni orang soleh. Al-qaim bihukukillah wa hukukil adamiyyin. Itu orang soleh. As-soleh al-qaim bihukukillah wa hukukil adamiyyin. Orang yang menunaikan hak hukum hakam hubungan dengan Allah. Dan orang yang menunaikan hak hukum hakam hubungan sesama anak Adam. Mana kewajipan dia dengan keluarga dia, anak bini, dengan ibu bapa dia, dengan jiran tetangga dia. Ini orang soleh. Kalau dia hanya wa'amal dia je, keluarga anak bini dia tak peduli pun, tak ajar pun ilmu agama, itu bukan orang soleh. Orang soleh ni nak masuk dalam doa tu, wa ala ibadillahis salihin tu. Itu doa tu. Orang semai doa belaka ni. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nak dapat doa kesejahteraan ni. Orang sembahyang akan doa kesejahteraan kepada hamba Allah yang soleh. Siapa? Orang yang menunaikan hukum hakam, hubungan dia dengan Allah, dan hukum hakam, hubungan dia sesama dengan hamba Allah, sesama dengan anak Adam. Ni hak sama anak Adam ni lah. Hak ni hak payung ni. Kita seorang, okey, hukum hakam Allah Ta'ala. Lepas anak bini kita? Anak bini kita macam mana? Tanggungjawab kita dengan ibu bapa kita macam mana? Tanggungjawab kita dengan jiran tetangga macam mana? Dengan guru kita macam mana? Dengan kawan-kawan kita macam mana? Ni nak jadi orang soleh. Yang mana soleh ini setinggi-tinggi maqam syariah. Soleh setinggi-tinggi maqam syariah. Anak duduk tangga maqam soleh ni pun mengakuk kita ni. Nak naik maqam hakikat. Ni ambil maqam syariat dulu ni. Nak naik maqam haqiqah ni. Setinggi-tinggi maqam syariah kena capai dulu. Kewajipan hubungan dengan Allah selesai. Kewajipan hubungan dengan sesama hamba Allah, sesama anak Adam selesai. Itu orang yang soleh. Siapa ni? Tuan Syekh yang alim ilmu syariat,
yang soleh. Lagi zahid. Lagi zahid. Orang yang zuhud, orang yang berpaling daripada dunia. Ambil dunia qada hajah daripada perkara yang diyakini halal. Itu orang zahid. Siapa Tuan Syekh ni? Nama dia Abdullah bin nama dia Abdul Malik bin Abdillah. Tu nama dia, murid kepada Imam Ghazali yang ditugaskan untuk mencatat kitab Minhajul Abidin. Sebab tu di dalam tu berkata Imam Ghazali. Kenapa nak berkata Imam Ghazali? Sebab bukan Imam Ghazali yang tulis kitab Minhaj. Siapa tulis kitab Minhaj? Ni, Abdul Malik bin Abdillah. Dia yang tukang tulis. Imam Ghazali baca, dia yang tukang tulis. Imla dia panggil. Imla. Ni. Jadi penulis kitab Minhajul Abidin adalah Abdul Malik bin Abdillah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.